masalah ataupun ketidakfahaman. Alright. Baik, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, kita buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kelas kita pada hari ini mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apa saya nak cakap ni pagi-pagi ni. Okay, so macam mana semua sihat ke hari ni? Ada sebarang kesulitan ke hari ni? Sihat, madam. Semua okey. Sihat, madam. So sesi pertama hari ni saya sharekan dulu saya punya slide. Ini first time lah. First time saya mengajar kelas yang ada 5 orang je. So rasa macam bukan mengajar pun, rasa macam nak sharing-sharing macam tu je. Okey, baik. So saya panggil sesi pada pertama kalinya ini sebagai sesi briefing session lah. Sebab apa? Sebab sebelum kita nak masuk kepada topik, nak masuk kepada assignment semua tu yang you all kena complete kan, kita kena tahu pengenalannya dulu. Apakah itu MKT, kenapa kena ambil MKT, berapa banyak assignment, berapa banyak topik, apa platform yang kita akan guna pakai. Okay, so sebelum tu lah saya rasa lebih manis kalau saya perkenalkan dulu diri saya. Saya adalah Hafini Suhana binti Itnan, boleh panggil Puan Fini lah kot, pendek ringkas Puan Fini. Okay, saya dilahirkan di Kuantan Pahang. Saya highest requirement education saya adalah master dalam teknologi management dekat Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Dan juga di dalam degree-nya adalah dalam technopreneurship, master dalam technopreneurship. So major saya adalah entrepreneurship. Okay, bukan marketing, tapi dalam saya belajar entrepreneurship tu pun kita memang ada subjek marketing, subjek HR. So bolehlah berkongsi pengalaman, bolehlah berkongsi informasi pada you all berkaitan dengan MKT 421. Ni pun the first time saya mengajar MKT sebenarnya. Okay, sekarang menetap di Seri Iskandar di Bandayu. Kalau you all kenal, mesti kenal kalau orang Melaka, orang Seri Iskandar ni. So saya sudah pun berkahwin dan mempunyai seorang anak. Okay, so rasanya saya pun nak berkenalan juga dengan 5 orang student saya, bunga-bunga ni. Boleh perkenalkan diri seorang-seorang dulu. Tak ramai ni, senang sikit. Fatin mula dulu. Okay, Assalamualaikum. Saya Fatin Farhana binti Zainal Arif. Saya daripada Seri Manjung, Perak. Okey, sekarang bekerja ke Fatin? Bekerja dekat Etika Takaful Manjung. Oh, okey. Kemudian Nur Atikah? Hai madam, saya Atika, Nur Atika binti Garazham. Saya sekarang bekerja dengan Kowe Service. Saya umur 22. Okay. Saya tinggal di Teluk Intan. Alright. So seorang lagi Nurul Atira. Saya Nurul Atira binti Ahbalai. Saya bekerja dengan company security dekat Kampar, and saya tinggal dekat Kampar. Umur berapa Atira? 24. 24. Okay, Nur Raihan. Assalamualaikum madam. Wassalam. Saya Nur Raihan. Saya tinggal dekat Terengganu, bekerja di Ipoh. Okey, umur? Saya 24. Kerja kat Ipoh tu kerja sebagai apa tu? Sebagai admin sales and marketing. Oh, okey. Ni orang marketing ni. Khairul Umatin. Ya, nama saya Nur Khairul Umatin, umur 22, kerja sebagai servis Kowe, stay dekat Ipoh tapi bekerja kat Teluk Intan. Okey. Atikah dengan Khairul buat benda yang sama lah ya? Dua-dua buat Kowe. Kami buat benda yang sama. Saling mengenali lah ni.
Okey, baik. So rata-rata yang saya dengar memang orang Perak dan berumur kurang daripada 25 lah, adik-adik lah saya panggil. Okey, dan memang sekarang sedang bekerja dalam bidang marketing pun ada dan sebagainya. So senang lah, memang betul lah you ambil subjek BA 240 kan, 240 2A. So ini adalah subjek marketing yang mana you boleh lah implement dalam kehidupan seharian nantilah dan juga dalam you punya career masing-masing. Baik, kita mulakan kita punya briefing session ini. Okay, MKT 421, kenapa kita kena belajar MKT 421 ni? Apakah objektif kita punya subjek? The first one adalah untuk kita explain principle of marketing and its function. So dalam marketing ni dia ada beberapa prinsipal ataupun dia ada dia punya formula, metrik, proses dan sebagainya. So kita kena tahu tentang this kind of information so that we can apply. Okay, so that kita boleh tahu apa kegunaan setiap prinsipal tersebut. And another one adalah untuk kita practice marketing in a social skill supaya bila kita belajar marketing, the most important thing kalau kita ada business for example, kita boleh apply macam mana nak promote kita punya produk in a correct way. And another one, kalau kita bekerja di industri, kita boleh apply untuk kegunaan organisasi lah. And another one adalah untuk kita demonstrate communication skill through through project yang kita lakukan. Nanti kita akan go through one by one. We have only 2 project, which is dua-dua ni group assignment. So akan ada satu assignment dan juga satu assignment untuk case study, satu assignment untuk group project. Sebab dua-dua ni dia tak ada individual, dia memang group. So akan ada satu case study dan juga satu group assignment lah. Okay. So kita ada juga test dan sebagainya. So melalui projek-projek inilah kita nak menilai student sejauh mana mereka boleh apply, sejauh mana mereka boleh implement marketing dalam melalui projek tersebut lah. Baik, seterusnya saya besarkanlah slide ni. Wait. Saya kena delete ni kejap, tak cantik pula. Ada something right here. Sekejap ya. Banyak pula benda lah ni. Sini tu ada lagi. Okay. Okay, ini adalah topik-topik yang ada dalam subjek kita. There is only 9 topics. Ada 9 je topik, tetapi ada topik-topik yang kelihatan sangat panjang sebenarnya. Contohnya ada topik yang if I'm not mistaken, topik yang ke-8 dan juga topik yang ke-6. So dia panjang, so that's why kita akan bahagi-bahagikan dia. So mungkin it will take 2 or 3 weeks to be complete lah. Okay, so as you can see here, kita ada topik yang pertama, curating customer relationship and value through marketing. So inilah topik yang pertama. So biasanya topik yang pertama ini dia akan melihat kepada introduction, definition of marketing. Kita nak tahu siapakah consumer yang akan membeli, potential customer. Kita nak differentiate ataupun kita nak identify needs and wants. Apakah needs, apakah want. Ini benda yang basic dalam marketing. So rasa-rasanya apa maksud marketing ni? Dah bekerja dalam bidang marketing, mesti tahu marketing tu apa. For your own opinion, for your using your own words, apakah itu marketing? Boleh sesiapa bagi pandangan?
Apakah itu marketing? Boleh? Raihan ke? Marketing Cara ni tarikan. pasarkan produk yang kita nak jual tu. Okey, nak pasarkan, cara nak pasarkan. Tadi Atikah cakap apa? Cara nak tarik pelanggan. Maknanya supaya orang attract dengan kita punya cara pemasaran. Yes, good. Apa yang Raihan kata, apa yang Atikah kata itu betul. Itu adalah salah satu komponen yang perlu kita peganglah. Sebab dalam marketing ini keutamaan ni adalah supaya kita punya produk ini boleh reach kepada kita punya customer menggunakan kaedah apa? Macam mana kita nak grab customer punya attention? Macam mana kita nak compete with our competitors? Marketing ni sangat menarik sebenarnya bagi saya. Kalau kita melihat kepada business plan kan. So marketing is one of the component of business plan and we will go through marketing plan first rather than kita ada operation plan, kita ada administration plan, kita ada financial plan, tapi marketing plan ini adalah priority-nya, adalah benda yang penting untuk menentukan planning yang lain-lain ini. So marketing bukan sahaja dalam sesebuah organisasi sangat penting, tetapi untuk setiap usahawan, untuk setiap entrepreneur yang membuat sekecil-kecil bisnes mesti kena ada ilmu tentang marketing. Okay. So dalam chapter yang pertama ini jugalah kita kena macam mana kita nak build a good relationship with our customer, macam mana kita nak evaluate the market punya orientation. Kita ada market orientation ni biasanya dia based on the production area, production era ke, berdasarkan sales era ke, berdasarkan marketing era ke, berdasarkan customer relation era ke. So benda ni kita akan tengok pada topik yang pertama. Okay. So topik yang kedua, developing successful marketing and organizational strategy. So ini dia masuk sikit kepada kita punya organisasi. Dalam sesebuah organisasi, kita kena apabila kita membentuk kita punya organisasi, kita kena tahu about what is our mission, what is our vision, objective, goals dan sebagainya. Sebab marketing dia relate juga dengan administration ni. Sebab apa? Sebab kita nak tengok objektif administration, apa yang dia pun nak capai sebenarnya goalsnya. Dalam sebuah organisasi mestilah dia ada short term goals, dia ada long term dan juga intermediaries. So kalau dia kata within 5 years, kalau 5 years tu biasanya intermediaries punya goals lah. We want to achieve at least 50% profit. So bila dia keluarkan statement begitu, dia keluarkan goal sebegitu, so dia akan menjadi tindakan kepada marketers lah. Yang marketing department kena ambil benda ni, isu ini. So macam mana ni nak dapatkan 50% profit ni daripada pengeluaran kos tersebut. So tugas dia lah pula kena buat research, kena melihat kepada demand, melihat kepada trend sekarang apa. So itu tugas sebagai marketers. Okay. Dalam topik yang kedua ini juga kita akan melihat kepada SWOT analysis. Okay. SWOT analysis ni kegunaan dia pelbagai. Dalam bisnes pun boleh, dalam untuk kita menilai seseorang pun boleh, menilai diri sendiri pun. Lepas ni kalau you ada ambil interview mana-mana ke, bagus untuk you masukkan SWOT analysis sebagai pengenalan pada diri, pengenalan kepada diri sendiri. Kita ada strength, W weaknesses, O opportunity, and T adalah threat. Dalam marketing pun kita guna pakai SWOT analysis ini untuk kita melihat kepada growth possibilities untuk meningkatkan lagi profit. Apa action yang perlu kita ambil. So kita analisis dulu kita punya internal, kita punya external. So barulah kita boleh come up with our own strategies. Okay. So topik yang ketiga ni adalah bertajuk understanding consumer behavior, B2C, bermaksud business to customer. So bila kita ada business, kita nak bawa kepada customer, we need to know about our customer. Okay.
So dia relate pula dengan topik yang keempat ini, market segmentation, targeting and positioning. So kita kena tahu kita punya target market. Siapa kita punya target market, apa biodata dia, apa dia, di mana mereka tinggal, demografi, mereka tinggal, mereka siapa, lelaki atau perempuan, umur berapa. So semua tu kena be specific. Dalam marketing kita tak boleh target, target saya adalah semua. Okey, contoh kalau you jual Chocotok. Chocotok tu yang yang selalu orang beli sekarang tu lah, jual sekarang tu lah, yang coklat tu kan, ada cookies lah, apalah kan. So kadang-kadang saya tanya student saya, apa? Okay, you jual Chocotok tu, siapa you punya target market? Most of the time they will go for the mass market. Dia akan kata, okay, ini bersesuaian dengan semua golongan. Kanak-kanak boleh makan, orang tua boleh makan, semua peringkat usia lah, lelaki perempuan. So dia menyeluruh, dia general. A good marketer or a good marketing strategy, dia takkan pergi macam ni. Dia akan pergi narrow down. Pada besar, pada kecil sampailah dia dapat dia punya target market. Kenapa kena ada target market? Supaya bila kita buat promotion, kita tak membazir masa, tak membazir tenaga untuk pergi kepada orang yang tak berkenaan. Let's say kalau you pernah buat promotion dalam social media, ataupun you menggunakan Google Ads, you menggunakan page, FB page, menggunakan Instagram dan sebagainya, ada site-site yang you perlu bayar. Kalau Google Ads tu memang dia kena bayar lah. FB pun ada yang kena bayar. Okay, bila you gunakan perkhidmatan tersebut tapi you tak narrow down you punya potential customer, you pergi abroad, you dah membazir cost lah. Sebab once orang klik you punya iklan tapi dia tak ada intention untuk membeli, you kena bayar. Biasanya orang menggunakan pay per click. Setiap klik yang potential customer klik, kita sebagai ni, kita kena bayar. So, sebab tu kita perlu adanya konsep of niche market itu, konsep of the potential customer kita betul-betul target. Bukan bermaksud orang lain tak boleh beli. Let's say saya kata saya jual contoh saya jual tudung lah, saya jual shawl. So target market saya adalah wanita berkerjaya yang mempunyai income 3,000 dan ke atas, apa lagi yang duduk di kawasan yang urban, yang malas, yang they have less time untuk iron tudung tapi nak kelihatan cantik. So itu dah saya punya target. Bukan bermaksud orang yang tak bekerja tak boleh beli, bukan. Kalau ada orang yang tidak tergolong dalam potential customer tapi dia beli, which is very good lah, boleh lah, bukan maksud tak boleh. Tetapi bila kita narrow down kita punya ni, kita be specific ni, macam saya mention tadi lah, kita menjimatkan kos dan tenaga. Okay, itu pasal apa tadi tu? Market segment. Okay, yang kelima ni kita ada, kenapa pula sama ni? Patutlah saya tengok kat sini lain. Sekejap ya. Alright, nombor 3 tadi. Kita ada another one, scanning and marketing. Sekejap, ni ada juga. Berterabur saya pun topik ni. Ada lagi satu topik, scanning and marketing environment, yang bermaksud kita nak scan all the environment factor. Kita ada social factor, kita ada economic forces, technological forces, competitive forces dan juga regulatory forces. Okay, kenapa kita as a marketer kena lihat kepada pressure yang datang daripada luar ni? Sebab bila kita buat marketing, kita kena faham trend sekarang. Apa yang berlaku pada society. Sekarang ni kalau kita tengok musim pandemik, orang pakai mask kan, orang sangat menjaga jarak dan sebagainya. So as a marketer, adakah kita bila kita tak boleh berniaga secara face to face dan sebagainya, sekarang boleh dah kan, alhamdulillah. Tapi sebelum ni bila kita tak boleh buka kedai dan sebagainya, adakah kita berdiam diri terhadap perubahan society kita ni? Tak boleh lah, kita kena go through apa kaedah-kaedah lain, online dan sebagainya, guna delivery dan sebagainya. Okay, so itu ada social forces yang mana benda ni adalah unpredictable pun. During the pandemic lah, benda yang
tidak disangka-sangka. Sebab tu banyak kita dengar entrepreneur memang sangat terkesan. Kita terkesan satu hal, tetapi when you are reluctant untuk berubah tu, untuk switch your business kepada business yang mengikut era sekarang, itu yang susah sebenarnya. Okay, terutamanya kepada peniaga-peniaga kecil, tapi tak dinafikan juga. There is a lot of small business yang memang take that kind of opportunity untuk buat untuk menggunakan another alternative ini. Ada ramai saya tengok orang yang jual barang-barang bundle, guna live dan sebagainya. Dia macam nak dan tak nak je. Okay, so kita kena melihat juga iaitu tentang society. Kita kena melihat juga tentang economic forces, kan? Bukan saja di Malaysia ada dan tetapi di luar Malaysia juga dia sangat mempengaruhi kepada kita punya ekonomi. Apa berlaku sekiranya inflasi? Apa berlaku sekiranya barang lebihan barang tetapi customer tak mempunyai pendapatan yang mencukupi. Itu kita lihat pada economic forces. Okay, dan kita kena lihat juga kepada technological forces. Sebab sekarang ni benda-benda yang berteknologi ni dia punya pengeluaran tu dia sangat cepat. Tengok pada iPhone. Tak salah orang baru pakai iPhone 12, dah keluar iPhone 13 pula. Okay, kalau penggemar iPhone ni dia tak boleh tengok, benda baru je tukar. Yang mampulah. Okay, so technological forces ini kalau you tak mampu nak catch up, you akan terobsolete, you akan determinate. Okay, apa yang berlaku kepada Kodak, apa yang berlaku kepada Konka. So ini adalah salah satu company yang tak mampu untuk bersaing. Kodak yang hasilkan kamera tu, yang menggunakan filem tu, bila dia tak mampu nak bersaing dengan DSLR, tak mampu bersaing dengan digital camera, so dia tutup lah. Contoh lain, Nokia. Dulu Nokia famous zaman saya remaja. Sekarang remaja juga. Zaman saya remaja, Nokia tu pilihan pertama. Tetapi apa terjadi bila Lenovo masa tu dikeluarkan, and kita ada Huawei dan sebagainya, so dia tak mampu untuk keluarkan smartphone. Dia masih lagi menggunakan button, kan. Termasuk jugalah BlackBerry, BlackBerry. Okay, BB masa tu orang sangat guna BB pin macam tu. So bila dia tak mampu, bila touchscreen, orang dah go for the touchscreen punya smartphone, dia masih lagi kat situ, akhirnya dia terkebelakang lah. Kita ada juga competitive forces, kita ada regulatory yang mana bila kita buat business ini, kita tak boleh lari daripada competitor. As a marketer, kita kena take kompetitor ataupun kompetitif ini sebagai benda yang boleh meningkatkan lagi kita punya quality of product. In other words adalah berkenaan dengan regulatory forces yang mana dalam sesebuah negara ataupun dalam sesebuah negeri, dasar yang mereka guna pakai berlainan. Mungkin dekat Malaysia, mungkin dekat negara luar boleh iklankan rokok. Tetapi dekat Malaysia, you won't be allowed to promote rokok tu, sigaret tu directly, tak dibenarkan. Melainkan ada iklan-iklan yang menunjukkan ini adalah kesan pengambilan rokok yang berlebihan, rosak, baru dan sebagainya. Iklan daripada KKM. Yang tu boleh. Tapi kalau you nak kata, belilah rokok ada promosi buy 2 free 1. Memang tak dibenarkan. Begitu juga dengan arak. Dekat Malaysia tak dibenarkan. Tapi di negara luar benda tu biasa. Okay, so kena tahu tentang regulatory sesebuah negara. Ada negara yang nak buka bisnes kat negara dia pun susah sebenarnya. Dia tak terima outside punya produk. Dia menggalakkan negara dia menggunakan produk tempatan sahaja. Tapi kalau kita tengok kepada Malaysia, kita menerima kedua-duanya. So akan berlaku persaingan kat situ antara lokal dan juga international punya brand. Tetapi it's a good competition sebenarnya. Kan. So kadang-kadang kita tengok jenama Kin. Okay, HIND tu rupanya Malaysia punya. Bonia Malaysia punya. Body Shop Malaysia punya. Tapi kita rasa macam jenama overseas. Vinci pada ni pun Malaysia punya.
Okay, tak perasan benda tu sebenarnya. Okay, apa lagi? Contoh-contoh lah ni, contoh-contoh topik yang ada dalam kita punya subjek. Kita ada apa lagi? Managing price. Ni pun relate dengan marketing juga. Marketer yang akan tentukan harga sebenarnya, bukan production. Production hanya akan tentukan how many produk yang kena keluarkan pada minggu ini, pada bulan depan, pada tahun dua bulan akan datang. Tu dia dari segi penghasilan, tetapi dari segi harga marketer yang akan tengok. Dia akan tengok kepada berapa banyak kos yang dikeluarkan. So nak tetapkan harga mestilah melebihi daripada kos supaya kita akan dapat profit. Adakah kita akan meletakkan harga berdasarkan customer evaluation? Penilaian daripada customer beli, so dia rasa macam bagus produk ni, bagus tudung ni, even though harga dia RM50, bukan tudung RM10, tetapi kualiti dia bagus, tahan lama, colour tak luntur, tak berbulu, dia puas hati dengan harga RM50. Ataupun dia nak meletakkan harga based on tadi based on evaluation, based on cost. Ada lagi satu, based on apa saya lupa lah. Okay, and then kita ada managing marketing channel strategies. Macam kita tahu dalam buat marketing ni there is a lot of channels. So kita ada online, kita ada offline, kita akan buat promosi, kita ada direct promotion, kita ada menggunakan personal branding dan sebagainya. And kita ada the last one adalah integrated marketing communication. So dalam ni dia ada promotional mix. Kita ada 4Ps tu, kalau you pernah dengar, ada produk, price, promotion, place. So kita akan tengok pada chapter yang ke-9. Chapter ke-9 ni juga kita akan tengok, kita akan belajar tentang social media. Sebab apa kita kena belajar benda ni? Sebab ini adalah trend sekarang. Saya pasti semua orang pun ada social media. Ada ke yang tak ada? Ada ke tak ada? At least Facebook ada tak? Ada madam. Jaranglah yang tak ada kan. So kita akan tengok pada understanding social media. Okay, ini adalah beberapa topik lah, tapi kesemuanya ada 9 topik yang kita akan discuss within our subject. Alright, so we move to our assessment, penilaian. So dalam MKT 421 ni assessment dia ada 4 lah. Okay, dengan baik-baik supaya you tak terkeliru, supaya you tak miss out salah satu daripadanya. So kita ada the first one iaitu case study that we contribute 20% only. Case study ini adalah grouping. Dah ada 5 orang ni, satu je lah case study-nya. Okay, so you kena pilih one marketing issue yang berlaku, tak kira lah berlaku di Malaysia, berlaku di negara luar pun tak apa, tapi it must be related with the marketing. Isu tentang penggunaan logo. Dulu kan ada orang menggunakan logo MACD. So MACD saman dia. So you kena cerita elok-elok lah tentang company MACD itu, tentang company tersebut, apa yang berlaku, isu apa yang berlaku, dia punya details lah. So apa tindakan yang diambil, apa solutionnya, so di akhir siapa yang bersalah dan sebagainya lah. So itu adalah marketing issue. Okay, collect as much info about this issue. Nak tahu semuanya. Jangan ambil separuh-separuh je. So detail sebenarnya daripada isu itu datangnya daripada mana, daripada company apa, terhadap company apa contohnya, and apa solutionnya, apa akibatnya, apa at the end of isu tersebut apa yang berlaku. Itu je. Tak adalah susah mana pun, senang sebenarnya. Okay, so you kena prepare this kind of report, hantar dalam minggu yang ke-10. Tentang penghantaran assignment ini saya senang je. Okay, saya adalah orang yang simple, fleksibel dan boleh bertolak ansur. Tapi jangan take advantage pak, you 5 orang je. Senang nak monitor sebenarnya. Kalau ada kelas yang saya ajar diploma yang full time, ada sampai 62 orang dan sebagainya. So saya selalu kata ada masalah, beritahu saya immediately, as soon as possible. Asap lah. Supaya apa, kita boleh terus selesaikan, kita tak orang kata tak salah faham dan sebagainya. Sebab ada semester lepas student PJJ saya yang memang tak boleh nak hantar assignment, dia memang tak sempat.
So tapi dia kata even though dia kata dia tak sempat dan sebagainya, saya masih lagi bagi waktu sampai ke akhirnya. You hantarlah apa yang you ada, you hantar saja. Sampai macam tu ni nak suruh hantar assignment ni. Okay, so make sure you able to complete your assignment within the time given lah. Kalau tak boleh bagi tahu saya, so kita boleh insyaAllah boleh extend. Apa lagi nak cakap tadi? Okay, so ini adalah assignment yang pertama lah. Okay, assignment yang kedua iaitu new product development and marketing plan, which is it will contribute 30%. So dah combine dua tu dah 50 lah kan. So ini pun grouping, tapi assignment ini dia macam heavy sikit. You kena identify 7 stage of organization goes through to identify business opportunity and convert them into sellable product and service. Maksud you nanti you akan study tentang 7 stages ini. So you kena apply kepada produk you yang you pilih, and another one you kena buat juga marketing mix. Betul lah, marketing mix yang ada 4 piece tu. So dia yang ni dia heavy sikit daripada case study tadi tu lah. Kalau you tengok dia punya percentage pun dia lebih tinggi, 30%. Okay, so submissionnya adalah pada minggu yang ke-12. Jangan risau. Kerana setiap saya punya assignment, saya dah sediakan guideline. Guideline ini you boleh guna pakai. Follow saja guideline itu. Memudahkan you sebenarnya. Ada dia punya template sekali. Okay, make sure you ikutlah template yang saya berikan itu. Sebab pemakahan saya adalah 100% follow our rubrics. Yang mana rubrics itu memang melihat kepada kita punya guideline. You miss out one points, so point tu tak ada lah. Let's say student always miss about appendix. Okay, kalau dalam assignment tu ada appendix, make sure you put relevant pictures ataupun data ke statistik ke apa, masukkan dalam appendix. Selalu orang lupa, kerana conclusion lupa. Lebih baik kalau you bagi lebih daripada you bagi kurang. Okay, so dalam subjek kita ni juga kita ada final test dan juga midterm test lah saya panggil. Okay, so final midterm test yang kat bahagian tepi sekali ni 20% and final test kita ada 30%. Combine both equal to 50%. So tadi assignment 50%, test 50%. So ini chapter yang dia akan cover 1 hingga 4 untuk midterm, 5 hingga 9 adalah untuk final test. So ini adalah suggested punya minggu kita akan buat test tersebut. Let's see kalau ada perubahan, I will mention secepat mungkin lah. And another one, berkenaan dengan reference book. Okay, kita hanya ada menggunakan satu jenis buku saja. Okay, saya copy kejap. Saya copy sekejap kita punya books ni sebab dia boleh dibeli secara online. So ini adalah buku yang diguna pakai semua yang mengajar subjek ni. Inilah bukunya. Harganya RM50. Dia boleh beli online pun. Tekan je buy now. Terus boleh buat pembayaran secara online. So buku ini bagi saya penting sebab kita punya test pun, dia punya soalan ambil daripada buku ni juga. So kalau you nak kongsi-kongsi dengan kawan ke macam mana ke, it's up to you lah. Seorang beli post-it apa ke, tak kisah mana-mana. Tapi ini adalah buku yang memang kita guna pakai lah dalam kita punya subjek. Dia punya syllabus pun semua menggunakan buku ni. Okay. Rupa dia tu saya tak ada lah. Sekejap ya. Contohnya ada dalam ni. Sekejap saya tunjuk muka dia. Okay. Macam ni. Marketing in Asia by Roger, ada Lau Get Teng ni, Steven William. So inilah buku tu sebenarnya. And buku ini boleh dapati e-book. You beli tadi tu, you dapat e-book sekali.
So kalau nak seorang beli, lepas tu nanti guna pakai e-book tu pun boleh sebenarnya. Yang it's up to you lah, mana-mana lah yang you rasa bersesuaian. Tapi memang kita punya main book, main topik dan juga untuk test, soalan test semua ada dalam tu. Okay, so itu dia sebenarnya untuk hari ini briefing. Baru pukul 9:08. Ada apa-apa nak tanya tak? Puan, nanti share link yang buku tu boleh? Boleh. Kita punya kelas hari ni recording dan juga slide ni semua saya masuk dalam YouFuture. Betul. Boleh Fatin? Okay, berkenaan dengan YouFuture, memanglah YouFuture ni dalam iDiscuss tu you pernah gunakan iDiscuss? Pernah? Pernah. So iDiscuss tu adalah penting. Sebab itulah kita punya platform untuk kita belajar secara PJJ ni. Every week ada saja topik yang akan diletakkan dalam YouFuture. So make sure that even though YouFuture ni dia punya weaknesses adalah dia tak ada notification pun. Kami lecturer dah banyak kali dah bagi tahu kat pihak ISEP, tolonglah wujudkan notification at least untuk kalau ada lecturer post ataupun kalau ada soalan-soalan daripada student, kita boleh tahu. Kadang-kadang kita pun lupa nak buka YouFuture ni kan dekat iDiscuss tu, tapi sampai sekarang belum ada lagi solutionnya lah. So sebagai alamnya, signalnya, once saya dah post sesuatu di dalam kita punya YouFuture, saya akan WhatsApp dalam group, okay ini adalah material yang saya masukkan dalam YouFuture, have a look, kalau ada question boleh tanya. Okay, itulah pun saya guna pakai untuk 3 semester yang saya ajar PJJ ni pun. Tak ada solusi lain dah. Memang yang tu je nak bagi tahu kat student kan. Okay, so another one, kalau tentang penghantaran assignment, biasanya saya akan guna pakai Google Drive. Okay, saya bagi contoh assignment yang pertama dah siap nak hantar, so saya kata okay, hantar dalam Google Drive. Sebab saya tak nak hantar dekat WhatsApp, saya tak nak hantar kat email ni langsung lah, dah banyak, kalau hilang mampu. Okay, senang kata macam tu lah. Sebab kadang-kadang memang ada isu yang mana student tak boleh nak hantar, lepas tu nak juga hantar ke WhatsApp dan sebagainya. Tak boleh lah. Kalau saya kata Google Drive, masuk Google Drive lah. Tak reti ke apa ke, kena pastikan you find the solution macam mana nak letakkan dia punya assignment dalam saya punya Google Drive. Okay, lagi ada soalan? Another one tentang attendance, make sure that you click your attendance. Setakat ni saya punya attendance ada seorang baru ni, Raihan baru yang klik. Okay, attendance ni sangat penting sebab 2 kali tak hadir dikira ada ni lah punishment lah, 20% saja dibenarkan tak hadir. Fatin seorang tak klik lagi attendance. Nanti make sure Fatin klik Apa lagi saya nak kongsikan? Di minggu pertama ni macam tu lah. Lagi ada apa-apa tak benda yang nak dikongsi ke apa ke? Nak tanya lagi? BA 240 boleh cerita kat saya tak? Ni berkenaan dengan kos apa ya? BA 240. Apa dia? BA 240 ni apa? Kos apa? Kos you all ni? Business marketing. Business marketing. Alright. So memang dia akan relate sikit lah dengan entrepreneurship ni konsep. Betul lah tu. Sebab tu lah Cik Nazri panggil saya untuk jadi untuk mengajar MKT 421 pada semester ini. Sebab tadi saya mention juga kan yang saya memang pure in business ataupun pure in entrepreneurship. Ada sikit-sikit background tentang marketing. InsyaAllah bolehlah mengajar. Okay. Apa lagi nak tanya? Apa lagi Kak? Kalau ada cadangan ke mungkin masa semester pertama hari tu you rasa macam ada benda yang tak best nak pakai ke, tak suka pakaian ni, suka pakaian ni, boleh lontarkan cadangan kepada saya. Sebelum ni ambil diploma dalam field yang sama ke? Tak. Nurul ambil apa? Networking. Networking. Yang lain ambil apa?
Betul, sama. Oh, Atika pun sama. Kelas sama je ni. Saya ambil, tapi dulu management bukan marketing. Ni business marketing. Itu management. Okay, dekat UiTM jugalah. Tak. Saya daripada vocational, lepasan vocational. Okay, Nurul, Atira daripada mana? Saya daripada Politeknik. Okay. So yang lain background apa? Fatin background apa? Saya daripada STPM. Okay. Ekonomi dengan pengajar perniagaan. Oh, okay. Orang ekonomi ni, pandai mengira ni. Kalau saya dulu, saya dulu belajar ekonomi, saya pening. So banyak graf dan sebagainya kan. Saya kalau yang bahagian-bahagian maths, bahagian-bahagian account, saya lemah sikit lah. Raihan ambil apa Raihan? Saya sama macam Atika daripada KV Kuala Kangsar. Khairul? Saya pun sama juga macam Raihan dengan Atika. Okay, baik. Okay, so kenapa pilih UiTM untuk buat PJJ? Kos. Jimat. Kos jimat. UiTM adalah salah satu universiti membantu Bumi Putra lah. So dia punya yuran pun murah je. Murah ke tak murah? Murah lah berbanding OUM dan yang lain. Betul. Saya pun bukan pure daripada UiTM, tapi saya sangat jealous dengan student-student UiTM. Dulu waktu saya ambil degree, saya ambil full time, bila dapat PTPTN kan, depa bila dapat PTPTN boleh je enjoy sebab yuran depa paling mahal pun 400, 500. Kita punya yuran dekat U lain 1000 lebih, tinggal berapa je. Kalau dia orang keluar je PTPTN boleh beli handphone baru dan sebagainya. Yang kita ni kena catu-catu juga. So Alhamdulillah, pilihan ni sebenarnya pilihan yang tepat. UiTM ni sangat membantu Bumi Putra. Saya dulu minta juga UiTM, tak dapat. Dapatlah universiti lain, tapi tak apalah. Akhirnya dapat mengajar di UiTM, Alhamdulillah. Okay, dapat mengajar Bumi Putra kita, anak-anak bangsa kita. Untuk pengetahuan you all juga, dekat UiTM, kalau lepas ni lah, sebab saya adalah bukan penyelaras lah, pengarah untuk, bukan pengarah program. Okay, untuk kita punya Allahu Akbar. Kita ada diploma, kita ada degree, kita ada postgraduate. Tapi sebelum tu kita ada juga what we call as a pra-diploma. Okay, kalau ada adik-adik yang lepasan daripada SPM yang mana result tak berapa dah elok sebenarnya, ataupun yang tak allow them to terus masuk kepada diploma dan sebagainya, so dia boleh mohon kepada program pra-diploma ini. Dia hanya ada di UiTM sahaja. Okay, so bila dia masuk pra-diploma, dia akan terus diserap kepada diploma UiTM selepas 6 bulan, 1 semester saja. Promote sikit lah kalau ada you, sebab you all muda, mesti ada adik-adik juga kot. Lepas ni yang ada lepasan SPM dan sebagainya, boleh mohon lah. Okay, kemasukan untuk seminar tak ada dah lah, ada kemasukan untuk semester hadapan. Okay, apa lagi saya nak cerita ni? Dah pasal assignment dah, pasal kita punya topik pun dah. Sebenarnya yang tu je saya nak cerita pada hari ni. Tapi berkenaan dengan assignment kita tadi tu, yang saya mention dekat line tu, yang tu pun saya akan kongsikan dalam U-Future. Lambat lagi tu nak hantar assignment pun, minggu ke-10 dan juga minggu ke-14 tadi, if I'm not mistaken. So I really hope that you can cope with our subject dan tak ada isu lah penghantaran assignment ni, hopefully lah. You all muda-muda lagi ni. Kalau kelas saya yang lagi satu tu yang usia lebih pada saya pun ada, so depa ni ada yang dah berkahwin ke? Belum bujang. Bujang. So kurang sikit komitmen terhadap keluarga tu lah. Bermaksud tak ada suami, tak ada anak, so boleh tumpu sikit. Ada satu kumpulan saya tu mostly memang dah berkeluarga lah, usia pun dah
Ada yang 40 pun ada 30 lebih dan sebagainya. So dia kadang-kadang tu dia kata, madam tak sempat lah hari ni anak PDPR lah apalah. So dia ada macam-macam dia punya kekangan tu. So saya rasanya untuk kelas saya hari ni insyaAllah tak ada lah kekangan-kekangan tersebut tu. Hopefully lah. Tapi kalau ada anything happen, anything yang tak boleh lah nak diselesaikan, just let me know. Sebab apa? Sebab kita buat ODL ni yang tak bersua muka ni, communication tu lah yang sangat penting. Saya ni memang suka membebel sikit. Suka ingat mengingati untuk diri saya dan juga untuk student saya. Sebab yelah bila ODL kita dengar macam-macam masalah, stres, yang sem lepas ada student yang meninggal dan sebagainya. Sebab apa? Sebab stres. So saya kita di pihak pensyarah sentiasa diingatkan oleh rektor memudahkan urusan student. Kalau mereka tak boleh nak buat, find another solution lah according to your creativity. Macam tu lah, sampai macam tu rektor ingatkan. Supaya tak terjadi isu-isu besar sebegitu. Okay, so saya menyahut seruan rektor tu. Saya selalu beritahu dekat saya punya student, anything happen just let me know. Saya sebaiknya word ni untuk membantulah. So jangan don't feel lonely. Kalau ada masalah bagi tahu. So you all pun dah mengenali satu sama lain, buat teamwork nanti, buat kerja nanti, make sure tak ada yang sleeping partners. Jangan take advantage. Sebab saya pantang kalau ada sleeping partners ni, kalau ada complain je, saya terus take action. Saya tak nak orang yang tak buat kerja tu dapat markah yang sama dengan kawan dia, which is not good. Bila you buat sesuatu pekerjaan, you buat sesuatu benda tu, you tak involved sebenarnya tapi you got credit. Sekarang you happy lah, tapi kita tak tahu kita pada masa akan datang apa yang akan terjadi. Sebab apa yang kita lakukan sekarang ini akan menggambarkan kita pada masa akan datang. Mungkin nanti na'udzubillah Allah cut kita punya rezeki ke, ada kesusahan ke apa ke, na'udzubillah kita nak benda tu berlaku. It's about the integrity, it's about your good attitude. So alhamdulillah hari ni dari segi attitude ni saya tengok bagus. Semua hadir awal. Okay, so tu saya kata bila kita ajar different level ini, dia punya attitude memang lain. Ajar pradiploma lain, ajar diploma lain, ajar degree lain. Okay, sebab bila ajar degree ni, dia punya mindset lain. Dia punya behavior tu pun sebenarnya dah lain. Kalau kita ajar yang pradiploma tu, dia masih lagi terbau-bau lagi SPM punya perangai. Itulah ikut suka, kadang-kadang ikut suka nak masuk tak nak masuk, dia tak ada rasa responsibility tu lagi. Okay. Boleh ke sekiranya kita habis yang kelas awal ni? Boleh madam. Mungkin minggu ni je lah, minggu pertama kita hanya minggu suai kenal. Okay, nanti masuk pada seminar yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kita akan guna pakai sepenuhnya lah. We will utilize 2 hours. Untuk apa? Untuk kita bincangkan the first one, kalau ada isu-isu tentang assignment. The second one, kita nak apabila saya letakkan saya punya material dalam future, let's say minggu tu topiknya panjang, so saya akan bawa pergi kepada seminar lah, buat live pula, ataupun saya akan go through topik-topik yang memang ada related with our assignment. Yang tu lagi penting. And another one, topik-topik yang subtopik yang selalu ditekankan untuk masuk dalam kita punya teks. Saya orang yang macam tu, kena ada benda yang saya ajar tu lah benda yang penting lah. Yang bukan nak kata benda yang tak ajar tu tak penting, tetapi goals kita adalah untuk semua student saya 5 orang ini lulus dengan cemerlang.
Tak nak ada yang repeat, tak nak ada yang dapat C pun. Kalau boleh, kalau A tu A semua pun boleh. Tapi kena buat verification sikit lah kenapa student U ni 5 orang dapat A. Tapi saya boleh keluarkan bukti lah. You tengoklah assignment diorang ni quality yang macam mana. You tengoklah dia punya performance dalam test. Itulah matlamat kita. Nak habiskan semua 5 orang ni dapat grade yang bagus. Sebab you datang ke sini berbayar. Bukan macam yang full time tu. So tak boleh main-main lah. Tak boleh sambil lewa. Even though you rasa macam this is macam personal punya funded, tapi sayang duit. Bukan senang nak sama belajar ni. Bukan senang nak dapat duit nak sama belajar. Kalau tak ada apa-apa, kita tutup kelas kita kejap ya. Allah. Kalau tak ada apa-apa, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Amin amin ya rabbal alamin. Saya minta maaf ya kalau ada terkasar bahasa, terguris kata pada kelas kita yang pertama ni. Sejam je saya ambil masa. Dan ada sejam tu you bolehlah prepare for the next class. So jumpa lagi pada minggu yang ke-20 hari bulan, if I'm not mistaken, 20 hari bulan 11. Sebulan lagi lah. So keep in touch dekat kita punya WhatsApp group and alert dengan semua material yang saya masukkan dalam new feature. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Welcome.